Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mada ibadah dan munakahat pada hari ini, saya Nurul Nabila binti Tompang akan membentangkan tugasan bertajuk hubungan anak dengan mertua dalam Islam. Seterusnya, tajuk perbincangan yang pertama ialah hukum hakam yang berkaitan dalam hubungan anak dan mertua. Yang kedua, hubungan anak dengan mertua dalam beberapa keadaan. Yang ketiga, kewajipan ataupun tanggungjawab menantu terhadap mertua. Sedikit untuk pengenalan, apa yang dimaksudkan dengan anak ialah suami ataupun isteri, dan manakala mertua pula ialah ibu bapa ataupun orang tua dari pihak suami ataupun isteri yang dikahwini. Bila mana kita nak bincang tentang sesuatu aurat ataupun sesuatu hukum berkaitan suami isteri dengan keluarga mertua, penting untuk kita tahu sama ada seseorang itu mahram ataupun tidak kepada kita. Maksud mahram kat sini ialah orang yang diharamkan ke atas kita untuk mengahwininya buat selama-lamanya. Mahram juga boleh timbul dengan sebab nasab, perkahwinan dan penyusuan. Mahram sebab perkahwinan bagi seorang lelaki hanya membabitkan 4 orang sahaja. Yang pertama, ibu dan nenek isteri, iaitu ibu mertua dan nenek mertua. Yang kedua, menantu, iaitu isteri kepada anak lelakinya atau isteri kepada cucu dan cicitnya. Yang ketiga, anak dan cucu tiri, iaitu anak perempuan isteri, cucu perempuan isteri hingga ke bawah. Yang terakhir, ibu dan nenek tiri, iaitu isteri bapa atau isteri datuk sehingga ke atas. Maka bila seseorang lelaki itu berkahwin dengan seorang perempuan, hanya ibu, nenek, anak perempuan dan cucu perempuan isterinya sahaja yang menjadi mahramnya. Adapun wanita-wanita lain seperti adik ipar ataupun kakak ipar atau ibu saudara isteri, mereka bukanlah mahram bagi seorang lelaki. Jadi, lelaki tersebut wajib menutup aurat di hadapan mereka, iaitu dari kawasan antara pusat sehingga lutut. Bagi perempuan pula, mahramnya dengan sebab perkahwinan juga membabitkan 4 orang sahaja, iaitu yang pertama, bapa dan datuk suaminya, iaitu bapa mertua dan datuk mertua. Yang kedua, menantu, iaitu suami kepada anak perempuannya dan suami kepada cucu cicit perempuannya. Yang ketiga, anak dan cucu tiri, iaitu anak lelaki dan cucu lelaki suaminya. Yang keempat, bapa atau datuk tiri, iaitu suami kepada ibunya atau suami kepada neneknya. Maka apabila seseorang perempuan itu juga telah berkahwin dengan seorang lelaki, hanya bapa, datuk, anak lelaki dan cucu lelaki suaminya sahaja yang menjadi mahramnya. Jadi di depan mereka yang saya sebut ni, bagi seorang perempuan, dia ni boleh membuka tudungnya dan harus dia bersalaman dengan mereka. Adapun lelaki-lelaki lain seperti adik ipar ataupun abang ipar ataupun bapa saudara suami, mereka bukanlah mahramnya. Maka seorang perempuan itu tidak boleh mendedahkan aurat di hadapan mereka kecuali muka dan tangan, tapak tangan sahaja. Selepas tu, hukum hakam dalam hubungan anak dan mertua. Yang pertama, kedudukan. Kedudukan mertua adalah sama dengan kedudukan ibu bapa, tak kira sama ada mertua itu beragama Islam ataupun tidak. Ini hubungan dan penghormatan adalah tetap sama seperti mana kepada kedua ibu bapa sendiri, selagi mana tidak dipaksa melakukan perkara yang bertentangan dengan ajaran Islam. Untuk hukum bersalaman dan wuduk, kita kena tahu yang hubungan anak dan mertua ini adalah hubungan istimewa, iaitu tidak terbatal wuduk apabila bersentuhan dan boleh bersalaman. Bagi batasan aurat pula,
lelaki dan perempuan adalah sama ketika bersama dengan ibu bapa kandung, iaitu lelaki dari pusat sehingga lutut, sama seperti mana si lelaki bersama dengan ibu ataupun adik-beradik perempuan kandungnya, dan sebaliknya juga perempuan. Seterusnya ialah contoh dalam beberapa keadaan yang lain. Yang pertama itu hubungan menantu dengan mertua tiri. Contohnya macam hubungan menantu lelaki dengan ibu mertua tiri ataupun menantu perempuan dengan bapa mertua tiri. Hari saya ambil contoh hubungan antara menantu perempuan dengan bapa mertua tiri. Okey, kat sini kedudukan bapa mertua tiri adalah tidak sama dengan bapa mertua. Hubungan bapa mertua dengan menantu perempuan adalah hubungan mahram, manakala hubungan di antara bapa mertua tiri dengan menantu tiri adalah sebaliknya. So jadinya pengharaman kepada bapa mertua untuk berkahwin dengan menantu adalah bersifat muabbad, iaitu selama-lamanya. Manakala pengharaman untuk berkahwin antara bapa mertua tiri dengan menantu tiri adalah bersifat sementara. So boleh je kalau bapa tiri tu berkahwin dengan menantu tiri. Dan wajib bagi perempuan menantu perempuan tadi menjaga batasan auratnya seperti yang ditetapkan oleh syarak, sebagaimana ketika dia berhadapan dengan lelaki ajnabi yang lain. Dalam situasi macam ni pun bapa mertua tiri dengan menantu perempuan tak dibenarkan berdua-duaan. Yang kedua ialah hubungan dengan mertua setelah menantu bercerai ataupun kematian pasangan. Yang pertama, masih lagi menantu perempuan tu masih boleh bersalaman dengan bapa mertua ataupun dan tidak terbatal wuduknya. Ini kerana bapa mertua telah menjadi mahram muabbad, iaitu mahram yang selama-lamanya atas sebab perkahwinan anaknya itu. Oleh itu, sekiranya berlaku penceraian sekalipun, bekas menantu perempuan still tak boleh bernikah dengan bapa mertuanya. Bahkan ia boleh bersalaman dengan bekas bapa mertua tersebut. Dan aurat menantu perempuan tersebut dengan bapa mertua adalah sama seperti auratnya dengan mahramnya, iaitu bapanya sendiri atau adik-beradik lelaki yang lain. Bagaimanapun, saudara lelaki, suami ataupun adik ipar merupakan bukan mahram bagi si isteri. Jadi, aurat di hadapan lelaki yang bukan mahram adalah sama seperti aurat terhadap lelaki ajnabi yang lain, iaitu seluruh tubuh badan kecuali muka dan telapak tangan. Seterusnya ialah tanggungjawab mengikut keutamaan. Bagi menantu lelaki, yang pertama ialah Allah Subhanahu Wa Taala, yang kedua tanggungjawab kepada Nabi Muhammad SAW, yang ketiga kepada ibu ataupun ibu mertua, yang keempat bapa ataupun bapa mertua, yang kelima kepada isteri, yang keenam kepada anak-anak, dan ketujuh seterusnya. Bagi menantu perempuan pula, tanggungjawab yang pertama ialah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kedua kepada Nabi Muhammad SAW, ketiga kepada suami, keempat kepada anak-anak, kelima kepada ibu ataupun ibu mertua, keenam kepada bapa atau bapa mertua, dan ketujuh lain-lain. Kat sini beza dia macam kat nombor 3 lah. Rasanya sebab menantu lelaki ataupun lelaki, bagi seorang lelaki syurga. Syurga seorang lelaki itu still di bawah tapak kaki ibu. Manakala bagi seorang perempuan yang telah berkahwin, syurga bagi seorang perempuan yang telah berkahwin di bawah telapak kaki suami. And then last sekali untuk tajuk ni ialah beberapa ataupun antara kewajipan ataupun tanggungjawab anak atau menantu terhadap mertua. Yang pertama, mentaati dan memperlakukannya seperti ibu bapa sendiri. Yang kedua, bersangka baik. Yang ketiga, berkata baik dan sopan.
Yang keempat, mendoakan kesihatan mertua dan melawat mereka. Yang kelima, memberi nafkah sebagai tanda mengambil berat. Kesimpulannya, kita boleh rumuskan bahawa tanggungjawab menantu terhadap ibu mertua adalah sama seperti tanggungjawab seorang anak kepada kedua ibu bapanya. Adapun dari itu, Islam tidak pernah membezakan martabat ibu bapa tak kira apa jua agamanya. Bahkan Islam meletakkan martabat yang tinggi terhadap ibu bapa mahupun ibu bapa mertua. Akhir kalam, kesejahteraan rumah tangga amat bergantung kepada sejauh mana tanggungjawab dan hubungan baik antara menantu dan mertua. Sekian saja dari saya. Terima kasih.